Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati sekalian. Bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hari yang indah dan ceria ini. Kita dapat lagi bertemu dalam forum perdana yang dianjurkan oleh Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas. Hadirin yang dihormati, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sebastian Yong Chi Yen yang di-Pertua Pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas. Ada selaku moderator pada forum kali ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak lagi tampan bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum perdana kita pada hari ini. Tajuk forum kita adalah berkenaan dengan perdana dan cabaran guru Malaysia. Hadirin sekalian, seperti yang kita sedia maklum, guru merupakan individu yang sangat penting di dunia ini. Hal ini dikatakan demikian kerana peranan dan tanggungjawab yang dipikul oleh guru amat besar kepada masyarakat. Demikian pula, sumbangan individu yang bergelar guru ini sangat besar dan bidang pendidikan dalam bidang pendidikan. Bak kata guru ibarat lilin yang sanggup membakar diri demi menerangi kegelapan. Bercakap mengenai guru di Malaysia, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diberi perhatian. Antaranya adalah peranan dan cabaran yang dihadapi oleh individu ini. Dalam mengharungi arus kemodenan, kita telah diperlihatkan dengan kemajuan sistem teknologi yang telah berjaya mengubah kita ke arah yang lebih baik. Namun begitu, dalam kemajuan sistem pendidikan, ia masih tidak mengubah peranan asal insan yang bergelar guru. Sebaliknya, peranan ini semakin berat dan tanggungjawab yang pikul semakin besar kerana persaingan dalam memastikan sistem pendidikan bertaraf dunia. Peranan-peranan yang semakin berat ini adalah menjadi pemangkin kepada meningkatnya cabaran-cabaran yang dihadapi oleh guru Malaysia. Bagi mengulas isu ini dengan lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan ahli panel yang arif dalam isu ini. Ahli panel yang pertama ialah Yang Berbahagia Profesor Muhammad Aiman Faizan bin Fauzi, Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia yang telah banyak melakukan kajian tentang guru di negara ini. Ahli panel yang kedua pula ialah Yang Berbahagia Dr. Ahmad Farhan Syami bin Mat Sabri, Pengarah IPG KIK yang mempunyai pengalaman sebagai seorang yang bergelar guru suatu ketika dahulu sebelum dinaikkan pangkat sehingga menjadi pengarah di IPG KIK pada ketiga ini. Berikan tepukan yang gemuruh kepada ahli-ahli panel yang hebat ini. Baiklah. Sekarang kita terus kepada topik yang dibincangkan, yang mana soalan pertama ini akan saya anjurkan kepada ahli panel kita yang pertama. Profesor Aiman, bercakap mengenai cabaran yang dihadapi oleh guru di negara ini. Apakah sebenarnya cabaran yang dihadapi oleh guru-guru di negara ini berdasarkan pemerhatian dan kajian Profesor sendiri? Terima kasih kepada moderator, Saudara Sebastian Yong Chi Yen, di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada hari yang mulia ini. Berbalik kepada soalan tadi, golongan guru merupakan anggota sekolah yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kurikulum dan program pendidikan sekolah. Antara cabaran yang dihadapi oleh
seseorang guru dalam sesebuah sekolah ialah guru bukan sahaja bertanggungjawab untuk mengawal murid di sekolah, bahkan perlu berhadapan dengan ibu bapa atau penjaga jika anak mereka mempunyai masalah dalam pelajaran ataupun disiplin. Terdapat segelintir ibu bapa yang tidak membenarkan anak mereka dihukum atau didenda oleh guru kerana pelanggaran disiplin di sekolah. Mereka seolah-olah menggalakkan murid ini untuk melanggar peraturan sekolah yang dianggap tidak penting. Dan hairannya, apabila anak mereka gagal dalam pembelajaran di sekolah atau berkelakuan nakal di rumah, guru pula yang dipersalahkan. Selain itu, cabaran guru pada abad 21 berbeza dan lebih mencabar minda berbanding sebelumnya. Mereka mesti menguasai zaman semasa masing-masing dan pada masa yang sama berusaha mendahului zaman dengan pantas kerana anak didik mereka dipersiapkan untuk mendepani hidup di masa hadapan. Contohnya dalam konteks Malaysia, guru-guru sekarang perlu melengkapkan semua murid untuk memikul cabaran bagi menjayakan pengisian Transformasi Negara 2050 iaitu TN50 yang disasarkan mencapai matlamatnya dalam tempoh 33 tahun yang akan datang. Terusnya, tugas guru dalam menyampaikan pengajarannya dalam bilik darjah buat masa ini. Guru terpaksa menggunakan pendekatan, teknik dan kaedah yang terbaharu dalam sistem pendidikan yang diperkenalkan. Cara chalk and talk yang selalu digunakan bukan lagi suatu kaedah yang sesuai. Guru mesti menguasai kaedah pedagogi yang sinonim dan kaedah yang sesuai. Guru mestilah menguasai pedagogi yang sinonim dengan pengetahuan sedia ada murid yang bersifat homogeneous. Selain itu, guru juga perlu menggunakan bahan bantuan mengajar yang sistematik semasa mengajar. Apabila bahan bantuan mengajar digunakan, guru terpaksa menggunakan teknologi kini dengan sumber kawanan yang terhad. Kaedah berpusatkan murid mesti dilaksanakan dalam pengajaran seorang guru. Guru perlu berfungsi sebagai moderator yang berkesan. Sekian daripada saya. Satu pembukaan isu yang menarik telah ditunjukkan oleh Profesor Aiman. Berdasarkan apa yang telah dijelaskan oleh beliau, jelaslah kita bahawa cabaran guru masa kini amat mencabar. Ia disebabkan oleh peredaran zaman serta persaingan dalam meningkatkan taraf pendidikan negara. Cabaran-cabaran ini sudah tentu akan memperlahankan dan merumitkan lagi proses untuk memajukan bidang pendidikan. Setiap cabaran sudah tentu mempunyai punca dan implikasi daripadanya. Untuk menguraikan perkara ini dengan lebih lanjut, saya mempersilakan panel kita yang kedua iaitu Dr. Ahmad Faan Syami untuk membahaskan apabila punca dan kesan daripada cabaran guru Malaysia. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih kepada Yang di-Pertua Pelajar, Saudara Sebastian Yong Kiyen yang juga merupakan moderator kita pada forum kali ini. Okey, merujuk kepada soalan yang diajukan, apakah punca dan implikasi cabaran tersebut? Baiklah, yang pertama saya akan sentuh terlebih dahulu berkenaan punca cabaran tersebut wujud. Okey, yang pertama cabaran ini wujud sebab tugas guru ni secara semula jadinya memang mencabar. Hal demikian kerana masa depan sesebuah negara secara keseluruhannya bergantung kepada guru, di mana mereka bertanggungjawab untuk membina akhlak dan kepribadian serta memberikan ilmu kepada murid-murid. Okey, seperti yang kita tahu, asas pembinaan sesebuah negara bangsa bermula daripada akhlak dan sasiah masyarakat itu sendiri. Jika guru tidak mengambil peranan mendidik sebagai satu tanggungjawab, kemajuan yang dicapai pada hari ini tidak mungkin akan kita kecapi. Punca seterusnya adalah kemajuan sistem pendidikan yang menambahkan lagi cabaran kepada guru Malaysia pada masa kini, di mana kemajuan pada masa kini telah menunjukkan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja yang juga merupakan murid-murid di sekolah-sekolah akibat pengaruh hedonism daripada barat. Okey, perkara ini telah menambahkan lagi cabaran kepada komuniti pendidik
kerana mereka perlu memastikan kekuatan jati diri dalam kalangan murid supaya dapat membendung pengaruh-pengaruh negatif yang dibawa oleh barat ini. Okey. Selain itu, punca wujudnya cabaran ini adalah disebabkan oleh persaingan bidang pendidikan yang semakin sengit antara negara-negara di seluruh dunia. Okey. Dalam memastikan taraf pendidikan negara setaraf dengan antarabangsa, guru-guru terpaksa memikul beban kerja pengkeranian yang mengakibatkan wujudnya tekanan kerja dalam kalangan mereka. Okey, hal ini secara langsung telah menambah lagi cabaran kepada warga pendidik kerana beban yang dipikul semakin berat. Okey, bagi kesan pula ia terbahagi kepada dua, iaitu kesan yang positif dan kesan yang negatif. Okey, bagi kesan yang positif, kita dapat melihat cabaran-cabaran guru pada masa kini telah meningkatkan kualiti guru itu sendiri. Okey, di mana guru yang berkualiti ini akan dapat menjamin suatu proses pembelajaran dan pengajaran iaitu PDPC yang baik, seterusnya memberi impak yang besar dalam bidang pendidikan. Okey, bagi kesan yang negatif, dia merujuk kepada beban kerja yang ada pada guru pada masa kini, yang mana telah mengakibatkan wujudnya tekanan kerja kepada warga pendidik. Okey, masalah ini telah memberikan kesan kepada tugas asal seseorang guru iaitu mendidik, kerana mereka dibebankan dengan perkara yang tidak sepatutnya. Okey, terdapat juga segelintir guru yang tidak dapat mengawal tekanan sehingga mengakibatkan pelajar yang menjadi mangsa untuk melepaskan tekanan kerja mereka. Okey. Oleh yang demikian, punca dan kesan kepada cabaran ini seharusnya diatasi dengan baik oleh semua pihak supaya dapat memberikan kesan yang positif serta mengelakkan kesan yang negatif kepada semua. Dengan ini, saya menyerahkan kembali kepada Tuan Moderator Saudara Sebastian Yong Kien. Dipersilakan. Terima kasih di atas penjelasan yang cukup mendalam daripada panel kita yang kedua iaitu Dr. Fahan. Berdasarkan penjelasan yang diberi, jelaslah kita tentang apakah sebenarnya yang menjadi punca cabaran kepada guru di Malaysia pada masa kini. Tidak lain dan tidak bukan adalah kesan daripada perubahan zaman yang semakin mencabar. Cabaran-cabaran ini juga telah menunjukkan kesan yang positif dan negatif kepada dunia pendidikan. Demikianlah, rakyat perlu bekerjasama dalam menghadapi cabaran ini supaya kesan yang positif diterima oleh semua pihak, manakala kesan yang negatif dapat kita hindari. Bak kata pepatah, beri sama dipiku, ringan sama dijinjing, supaya hati gajah sama dilapar, hati kuman sama dicecah. Persoalannya, bagaimanakah semua pihak khususnya guru dari warga Kementerian Pendidikan dalam mengatasi cabaran ini? Setelah mengetahui punca-punca tersebut, sudah pasti ada solusi untuk menyelesaikan isu ini. Dengan ini, saya menjemput Profesor Aiman dalam membincangkan dengan lebih terperinci tentang bagaimana semua pihak khususnya guru bekerjasama dalam mengatasi cabaran ini. Dipersilakan Profesor Aiman. Okey, pada pendapat saya, cara untuk mengatasi cabaran ini ialah dengan meningkatkan kualiti guru dan kuantiti guru-guru yang bertauliah. Penghasilan guru-guru bertauliah dah mencapai sekurang-kurangnya 50% guru sekolah rendah memiliki ijazah. Pertama, menjelang 2020 adalah satu cabaran. Dalam masa yang sama, untuk memastikan guru-guru mempunyai credibility dan efektif dalam hal pengajaran dan pembelajaran dan belajar juga adalah satu cabaran bagi Kementerian Pelajaran Malaysia. Selain itu, cabaran juga ialah mestilah menyediakan pendidikan jarak jauh dan penguasaan teknologi maklumat kepada guru-guru. Yang seterusnya, untuk mengatasi cabaran yang dihadapi oleh para guru, pihak ini perlulah memperbaiki infrastruktur dan kemudahan, iaitu mana pelaksanaan sesuatu dasar pendidikan melibatkan implikasi kewangan. Oleh itu, penyediaan kemudahan infrastruktur seperti peralatan dan kemudahan pembelajaran mahu premis dan bangunan sekolah sentiasa mengalami masalah dan kurang berkualiti. Kadang-kadang usaha untuk menyediakan kemudahan pendidikan berkualiti terjejas apabila sumber dan peruntukan tidak
mencukupi. Kelancaran sesuatu sistem biasanya akan terganggu dan menjejaskan keseluruhan sistem. Yang seterusnya adalah cabaran yang dihadapi oleh guru. Untuk mengatasi cabaran ini, kita juga perlu menggalakkan perpaduan dan integrasi nasional dan memupuk nilai murni. Cabaran yang paling jelas dalam aspek ini ialah usaha untuk mencapai maklumat perpaduan nasional dalam konteks masyarakat Malaysia. Walaupun dasar-dasar pendidikan sedia ada, berpastikan laporan-laporan pendidikan terdahulu dan banyak aspek pelaksanaan dasar terjerumus dalam kurikulum pendidikan di pelbagai peringkat seperti sekolah rendah dan menengah serta institusi pendidikan tinggi, namun masih boleh ditingkatkan lagi. Setiap guru harus mendukung dan menghargai kepelbagaian perbezaan dan budaya yang ada agar terlaksana matlamat pendemokrasian pendidikan. Perbahasan yang cukup menarik oleh Profesor Aiman. Masyarakat seharusnya berganding bahu dalam mengatasi cabaran tersebut. Melalui perbahasan dan penjelasan itu tadi, dapat saya simpulkan beberapa perkara. Yang pertama, dengan meningkatkan kualiti dan kuantiti guru bertauliah. Kedua, adalah memperbaiki infrastruktur dan kemudahan dalam sistem pendidikan, dan yang terakhir adalah mengalahkan perpaduan dan integrasi nasional dan memupuk nilai murni. Seterusnya, setelah berbincang secara mendalam tentang cabaran, bagaimana pula dengan peranan? Dalam mengatasi cabaran, peranan guru amat penting dalam memastikan sistem pendidikan negara pada tahap yang terbaik. Dengan ini, saya mempersilakan Dr. Farhan untuk menjawabkan persoalan tentang apakah peranan yang dimainkan oleh guru di Malaysia. Dipersilakan. Soalan yang menarik untuk kita bincangkan. Okey, kalau kita bercakap mengenai peranan guru Malaysia pada masa kini, banyak perkara yang perlu kita ketahui. Okey, secara umumnya guru ni memanglah dia berperanan sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab memberikan ilmu pada murid-murid. Namun perkembangan teknologi pada masa kini telah memperlihatkan kita pertambahan skop kerja sebagai seorang guru. Okey. Peranan guru pada masa kini dia bukan sahaja menjadi pendidik, sebab peredaran zaman serta penggunaan teknologi pada masa kini memudahkan ilmu itu didapati kerana terdapat di mana sahaja. Okey. Perkara ini juga telah mendorong kepada pertambahan tugas golongan itu sendiri. Kini tugas guru dilihat sebagai pemudah cara dan pengkaji bagi meningkatkan ilmu itu sendiri dalam generasi muda dengan pelbagai kaedah. Okey, dalam kata lain, peranan guru masa kini sudah berubah dengan inisiatif pendidik itu sendiri dalam melakukan pelbagai cara dan langkah bagi membentuk individu di bawah didikan mereka. Okey. Kita ambil contoh di sekolah. Guru bukan hanya mendidik, tetapi mereka ibarat ibu bapa yang kedua kepada murid yang mahukan anak didiknya berjaya dalam akademik serta mempunyai akhlak yang baik dan mempunyai kemahiran insaniah serta nilai-nilai murni. Dalam konteks mendidik anak murid, istilah jemu dan putus asa tidak pernah wujud dalam diri mereka kerana tanggungjawab seseorang guru adalah untuk melihat anak didiknya berjaya pada masa yang akan datang. Masyarakat khususnya ibu bapa perlu faham tentang etika dan hak seseorang guru dalam mendidik. Selain memberi ilmu, guru juga peranan guru juga adalah dalam membina sasiah murid-murid kerana tiada gunanya ilmu tanpa adanya adab. Justeru adalah hak guru itu sendiri untuk menghukum kesalahan yang dilakukan oleh murid di sekolah bagi memberikan pengajaran kepada mereka. Okey, amalan seperti mengenakan saman ke atas guru bagi saya adalah amat melampau kerana guru telah bersusah payah untuk memastikan akhlak mulia dalam kalangan murid. Seterusnya saya ingin bertanya, adakah kaedah menyerang guru secara peribadi di sekolah dapat menyelesaikan masalah? Sudah tentu tidak. Malah perkara ini akan menjadi lebih teruk kerana akan menjejaskan hubungan antara pihak sekolah dan ibu bapa. Okey, oleh yang demikian, masyarakat perlu jelas dengan peranan guru kerana jika tugas ini tidak dapat dijalankan dengan baik akibat halangan daripada ibu bapa itu sendiri.
dia akan mengakibatkan sesuatu yang buruk kepada pelajaran dan prestasi sekolah serta murid-murid itu sendiri. Okey, kita faham bahawasanya ibu bapa kecewa jika melihat anaknya disakiti. Okey, disebabkan perkara ini, denda yang melampau tidak dikenakan oleh guru kerana denda bukanlah tujuan untuk menghukum, tetapi denda ini dia bertujuan untuk mendidik. Okey, jadi masyarakat perlulah menghormati profesyen keguruan kerana tanpa profesyen keguruan ini, keruntuhan akhlak dan kejahilan akan membelenggu kita semua. Okey, jadi itu sajalah penjelasan saya tentang peranan guru dan saya harap penjelasan ini dapat difahami oleh para hadirin sekalian. Saya serahkan kembali majlis kepada Tuan Moderator. Terima kasih. Terima kasih Dr. Fahan di atas pencerahan mengenai peranan guru. Jelaslah kita bahawa peranan guru amat besar dalam negara ini. Penjelasan mengenai profesion keguruan juga menunjukkan bahawa profesion ini amat penting bagi kita semua. Bercakap mengenai kepentingan, kita semua tahu peranan yang dimainkan oleh guru sangat penting. Tanpa guru, takkan ada peguam, jurutera, doktor dan akaunten yang hebat. Sejak dulu lagi, peranan guru diiktiraf oleh masyarakat sebagai satu peranan yang penting kepada negara. Persoalannya, mengapa peranan ini penting kepada masyarakat? Dengan ini, kita akan teruskan lagi perbincangan kita dengan menjemput Profesor Aiman untuk mengemukakan hujah dan pendapat tentang kepentingan peranan guru kepada masyarakat supaya dapat memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan peranan ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Pada pendapat saya, kesan daripada peranan guru terhadap pendidikan negara ialah pertama, guru sebagai model hidup di mana tingkah laku guru menjadi contoh teladan kepada murid. Nilai-nilai murni yang ditunjukkan oleh guru di sekolah secara tidak langsung diterapkan dalam jiwa murid. Sebagai pembimbing dan konselor, guru dapat memberi nasihat dan bantuan kepada murid yang lemah untuk membantu menghadapi masalah dalam proses pembelajaran atau masalah peribadi. Di sini di mana murid akan menunjukkan kelakuan yang baik dan mengikut daripada perlakuan yang ditunjukkan oleh guru. Jadi murid-murid ini akan menjadikan guru sebagai role model kepada mereka dan mencontohi segala akhlak dan kelakuan guru mereka. Yang seterusnya ialah guru sebagai ejen sosialisasi. Sehubungan dengan ini, guru berperanan sebagai penjabat ilmu kemasyarakatan serta membentuk tasiah yang sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Tambah lagi, guru dapat membentuk masyarakat penyayang serta menjadi role model kepada murid dan masyarakat. Yang terakhirnya, guru ini juga berperanan sebagai ejen perubahan. Sebagai ejen perubahan, guru bertanggungjawab membentuk akhlak mulia dan jati diri di samping membina kekuatan minda dan kreativiti di kalangan murid dalam usaha mencapai matlamat negara bagi menghadapi pelbagai cabaran dunia tanpa sepadan. Terima kasih Profesor Aiman di atas hujah yang diberikan berkenaan dengan kepentingan yang dimainkan oleh guru itu tadi. Saya tertarik untuk mengulas sedikit berkenaan dengan kepentingan ini dalam konteks guru sebagai ejen perubahan. Sebagai seorang guru, mereka berperanan untuk menanamkan pemikiran yang positif dalam kalangan murid. Pepatah ada mengatakan, melentur bulu biara dari rebungnya. Melalui penerapan nilai-nilai murni oleh guru sejak kecil lagi, kita akan dapat melihat wujudnya masyarakat yang berkepribadian mulia pada masa akan datang. Contoh dapat kita ambil dari negara Jepun. Penerapan nilai menjaga kebersihan dalam masyarakat mereka sejak dulu lagi telah berjaya menjadikan negara Jepun sebagai negara terbersih di dunia. Pada hal ini, guru seharusnya memainkan peranan yang penting
bagi mengubah negara ke arah yang lebih baik. Dengan berakhirnya perbahasan dari Profesor Aiman itu tadi, forum perdana pada kali ini telah sampai ke kemuncaknya. Dengan ini, saya mempersilakan Dr. Fahan untuk merumuskan perbincangan tentang peranan dan cabaran guru Malaysia. Dipersilakan. Baiklah, setelah kita berbincang dengan mendalam tentang peranan dan cabaran guru Malaysia dalam forum kali ini, dan Profesor Aiman juga telah menjelaskan isu ini dengan penuh berilmiah dalam forum ini, terdapat beberapa kesimpulan yang boleh saya simpulkan berdasarkan perbincangan kita pada pagi ini. Okey, yang pertama berkaitan dengan cabaran yang dihadapi oleh guru Malaysia. Okey, setiap profession mempunyai cabaran yang berbeza. Dan cabaran-cabaran ini sudah tentu mendidik mereka ke arah yang lebih baik dalam menanganinya. Okey, dalam konteks profession keguruan, cabaran yang dipikul amat berat kerana jika profession ini gagal, secara langsung akan membawa kegagalan kepada negara. Contohnya, keruntuhan akhlak dalam kalangan anak muda, perkembangan ilmu tidak berlaku dan tidak wujud golongan cendekiawan yang akan mewarisi tampuk pemerintahan negara. Okey, semua pihak seharusnya memandang tinggi dan menghormati profession keguruan dan saling bekerjasama dalam mengatasi cabaran ini. Okey, selain itu juga pihak kerajaan seharusnya mengambil inisiatif yang lebih berkesan dalam mengkaji kaedah-kaedah sesuai yang boleh digunakan bagi meringankan cabaran yang dihadapi oleh para guru. Okey. Dalam konteks cabaran ini, dapat saya simpulkan juga bahawa cabaran yang dihadapi oleh guru sangat berat dan memerlukan kerjasama daripada pihak luar dalam menangani hal tersebut. Justru itu saya menyeru semua pihak supaya sama-sama kita berganding bahu dalam meringankan cabaran yang dihadapi oleh guru. Okey. Seterusnya berkenaan dengan peranan yang dimainkan oleh guru, kita seharusnya sedar bahawa tanpa adanya insan yang bergelar guru, mustahil kita akan dapat kecapi impian yang kita inginkan. Okey, ini kerana kejayaan memerlukan ilmu pengetahuan, manakala guru merupakan perantaraan antara guru merupakan pengantara untuk kita menerima ilmu. Okey. Kesan yang buruk juga bakal kita terima jika peranan guru ini diremeh-temehkan, seperti berlakunya keruntuhan akhlak dalam kalangan anak muda. Okey, oleh yang demikian, perlulah kita mengangkat profession keguruan ini kerana peranannya akan menyumbang kepada sesuatu yang besar buat negara. Okey, di kesempatan ini juga saya ingin menyeru kepada insan yang bergelar guru dan bakal bergelar guru untuk memainkan peranan dengan sebaik mungkin dalam memastikan visi dan misi pendidikan kebangsaan dicapai. Dan andalah orang yang menjadi harapan masyarakat dalam membina insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Terima kasih Dr. Fahan. Demikianlah kesimpulan tersebut membuktikan betapa besarnya pengorbanan guru Malaysia pada masa kini. Semoga para hadirin mendapat input-input yang berguna berdasarkan apa yang telah kita bincangkan. Jelaslah kita bahawasanya tiada kejayaan yang wujud tanpa insan bergelar guru. Marilah sama-sama kita bekerjasama dalam membantu mereka dalam membina negara bangsa, kerana membina negara bangsa bukanlah tanggungjawab guru sahaja, tetapi semua masyarakat. Dengan berakhirnya penjelasan daripada Dr. Fahan tadi, maka berakhirlah forum kita yang bertajuk Peranan dan Cabaran Guru Malaysia. Semoga kita mendapat input-input yang berguna yang telah disampaikan oleh kedua-dua panel yang hebat ini. Semoga maklumat-maklumat ini dapat diamalkan oleh kita semua dan mendapat kesan yang positif. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dua panel jemputan kita, iaitu Profesor Aiman dan Dr. Fahan, kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu pengetahuan tentang isu peranan dan cabaran guru Malaysia. Dengan ini berakhirlah forum perdana peringkat IPG KIK pada kali ini. Semoga program yang bermanfaat ini dapat kita anjurkan lagi pada masa yang akan datang. Saya Sebastian Yong Chien dengan ini menutup majlis. Sekian, terima kasih.